Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Naim bin Muhammad Sanusi dan rakan saya ialah Muhammad Irfan Syamil bin Suhaimi. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang kes study yang bertajuk pencemaran bunyi. Pertama kali saya akan menerangkan tentang pengenalan. Bunyi memain peranan yang semakin meningkat dalam kehidupan kita dan nampaknya merupakan akibat daripada teknologi semasa yang dikesali. Tetapi akhirnya boleh dielakkan. Namun begitu, pelbagai kajian pemantauan bunyi dan sosiologi tinjauan dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah menunjukkan keperluan untuk mengurangkan bunyi bising. Pencemaran bunyi juga dikenali sebagai bunyi alam sekitar atau pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ialah penyebaran bunyi dengan pelbagai kesan ke atas aktiviti kehidupan manusia atau haiwan. Kebanyakannya berbahaya kepada satu tahap. Punca bunyi luar di seluruh dunia disebabkan terutamanya oleh mesin, pengangkutan dan sistem perabatan. Contoh-contoh pencemaran bunyi. Bising adalah bentuk pencemaran yang paling kerap diabaikan. Perancangan bandar yang lemah boleh menyebabkan pencemaran bunyi. Kerana pembangunan perindustrian dan kediaman bersebelahan boleh mengakibatkan pencemaran bunyi di kawasan kediaman. Satu lagi contoh pencemaran bunyi disenaraikan di bawah, iaitu orang ramai, mesin, akibat pembangunan dan pembinaan, persembahan muzik, sistem pengangkutan dan perindustrian. Isu pencemaran bunyi di Malaysia. Isu di Malaysia kebanyakannya berlaku di kawasan pinggir bandar yang mempunyai pelbagai jenis pergerakan dan kapasiti trafik. Kawasan pinggir bandar yang terdiri daripada pencemaran bunyi adalah dalam kawasan pinggir bandar yang paling hampir dengan Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur itu sendiri adalah disebabkan oleh pencemaran bunyi. Contoh pencemaran bunyi yang jadi rujukan adalah bunyi bising daripada penunggang motosikal dan yang paling hampir dengan tapak pembinaan. Salah satu isu yang terkenal di Malaysia pada tahun 2010 ialah di Serdang Raya, Selangor, di mana bunyi trafik merupakan punca utama pencemaran bunyi alam sekitar menurut responden. Dapatan tinjauan sosial di Serdang Raya mendedahkan hanya 70 responden merasakan aliran trafik di malam dianggap berat dan sebaliknya lebih daripada 5% responden merasakan aliran trafik adalah ringan atau boleh diterima. Seterusnya, punca dan kesan pencemaran bunyi. Kerja dalam industri perkawalan dan kerja geruli terdedah kepada pencemaran pekerjaan yang paling tinggi kerana mereka bekerja berdekatan dengan peniup industri berat yang menghasilkan bunyi sehingga 112 desibel atau lebih tinggi. Seterusnya, orang yang bekerja dengan gerudi, penekan tebuk, gergaji, kilang, mesin, pelarik dan acuan progresif mesti memakai peralatan perlindungan untuk mengelakkan kesan buruk pencemaran bunyi. Selain itu, gerudi, pneumatik, mekanikal, gergaji dan tali pinggang berputar DSB boleh mencipta tahap bunyi yang sangat tinggi yang boleh meresahkan orang ramai dan memberi kesan buruk kepada pekerja syarikat kejutaan, kilang tekstil dan kilang kerja logam. Kesannya, bunyi yang kuat dan tidak menyenangkan boleh menyebabkan trauma psikologi, mengakibatkan masalah saraf dan gangguan saraf. Kesan lain
Pencemaran bunyi ialah tekanan darah tinggi, tekanan dan kebimbangan, keletihan, isu marah, kesukaran komunikasi, sakit kepala, gangguan tidur dan kehilangan produktiviti. Seterusnya, cara-cara mengatasi pencemaran bunyi. Yang pertama, mencipta penambah bunyi. Biasanya masyarakat membuat penambah bunyi dalam bilik tidur supaya mereka boleh tidur tanpa diganggu sebarang bunyi bising. Melalui cara ini, dinding bilik akan lebih tebal. Sekatan pelindung yang dibuat daripada bulu mineral atau tanah liat juga boleh dipasang di setiap dinding, lantai serta siling. Yang kedua ialah guna lebih banyak kapet, cushion, pemaidani dan lansir. Ketebalan bahan yang digunakan dalam penghasilan kapet, cushion, pemaidani dan lansir dalam rumah berpotensi untuk menyerap bunyi. Seperti yang kita tahu, bunyi yang terpantul daripada permukaan yang keras. Jadi, fungsi bahan seperti kapet adalah untuk merendam semula pantulan tersebut supaya tidak bergema yang menyebabkan kebisingan. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan dapat memberi kesedaran serta membentuk sikap positif terhadap masyarakat untuk alam sekitar, terutamanya dari peringkat rendah lagi. Dan yang terakhir, pendedahan media massa. Penyiaran isu-isu berkaitan alam sekitar supaya masyarakat peka dan berhati-hati untuk melindungi alam sekitar daripada tercemar. Kesimpulannya, apa-apa juga pencemaran, sama ada pencemaran air, udara ataupun pencemaran bunyi boleh menyebabkan kesan negatif kepada kesihatan manusia. Seterusnya, menjejaskan kelancaran aktiviti seharian mereka. Dengan itu, langkah sewajarnya perlu diambil oleh pihak berkenaan untuk memastikan masyarakat yang dinamik dapat diwujudkan. Ini tidaklah bermakna kita harus menolak pembangunan dan mengelak daripada menggunakan ciptaan sains dan teknologi yang menjadi penyebab kepada masalah itu. Yang harus kita lakukan ialah mencari jalan penyelesaian untuk mengatasinya secara sistematik dan saintifik. Setakat itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.